Ibu Yang Berhormat Puan Teresa Kok Su Sim. Ketua yang dipertua, soalan saya nombor 8. Ya, sila Yang Menteri. Tuan Ketua, maklumat kos pembinaan MRT LRT di Lembah Kelang berada di pihak prasarana selaku pemilik aset dan projek. Semua pakej-pakej kerja LRT MRT akan melalui proses tender terbuka bagi memastikan persaingan kos yang kompetitif. Jumlah kos projek MRT jajaran Sungai Buloh Kajang masih di dalam peringkat penilaian reka bentuk asas ataupun dengan izin baseline design review yang proses muktamad dengan izin employers requirements. Di samping itu, keputusan akhir jajaran setelah semua maklum balas diterima dan diproses selepas pameran awam yang sedang berlangsung sekarang sehingga 14 Mei 2011 juga akan memainkan peranan di dalam menentukan kos projek MRT ini. Anggaran yang lebih tepat dijangka akan diketahui menjelang bulan Mei, iaitu setelah semua elemen-elemen kos diambil kira dan dimuktamadkan mulai 14 Februari 2011. Projek MRT juga akan diselia melalui struktur penyeliaan yang terdiri daripada 3 tahap. Tahap tertinggi adalah jawatankuasa pemandu steering committee dengan izin yang diketuai Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri. Di bawahnya adalah jawatankuasa eksekutif Exco yang diketuai Ketua Setiausaha Negara, dan tahap yang ketiga adalah jawatankuasa teknikal yang diketuai Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat. Yang Amat Sebuti. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Sebenarnya bagi projek MRT khususnya, yang soalan yang ditimbul adalah tentang route yang diambil oleh pihak prasarana, yang mana kita tahu yang sekarang penduduk di semua kawasan yang kerajaan ingin bina MRT ni semua tak keluar mempantas sekarang melalui wakil rakyat mereka. Dan sebenarnya bagi saya ada satu pandangan, macam ada tempat yang memang perlu public transport macam ni, macam Jalan Kelang Lama ke Kuala Lumpur ke Mid Valley, ataupun kita memang perlu LRT line ke Mid Valley, kerana di Mid Valley sekarang selalunya bila ramai orang pergi sana, Jalan Kelang Lama itu kawasan saya sesak, bangsa sesak. Jadi yang perlu tu kerajaan nampaknya tak buat dan edarkan, dan kita memang lihat yang Federal Highway ni memang sesak. Kita memang perlu satu MRT atau dari Klang ke KL, tapi ini tidak buat. Sekarang kerajaan sentuh kawasan Kota Taman Sara, PJ, semua orang keluar mempantai orang yang memang berada lah, dan orang sana memang tak berapa menyambut baik tentang projek ini. Di sini saya ingin tanya yang berhormat, Yang Berhormat Menteri, tentang kemampuan kewangan. Saya memang tak faham semua ini dibiayai oleh prasarana, dan saya fahamkan bahawa prasarana akan keluarkan 10 bilion ringgit untuk buat extension bagi LRT line, dan kita tahu yang prasarana pernah mengambil alih Star dan Putra Line, kedua-dua syarikat LRT itu, kerana memang ia tak buat untung. Jadi saya ramai orang memang ada pertanyaan sama adakah yang pembuatan pengurusan MRT ini akhirnya akan membawa keuntungan kepada syarikat berkenaan. Kalau tidak, adakah kerajaan bercadang untuk terus membiayai semua kos pengurusan dan MRT dan juga LRT pada masa yang akan datang, kerana kita tahu memang yang pengurusan railway line, LRT line ini memang tak buat untung lah. Dan juga saya juga ingin tanya, yang MRT ini hanya ada 4 kompartmen saja. Jadi memang macam mana mengatasi kesesakan dan juga menampung orang untuk datang, menarik orang untuk menggunakan MRT. Macam machine gun. Masa terhad Okey, Tuan Ketua. Pertamanya, Yang Berhormat, saya dah sebut tadi, kita mengadakan engagement dengan masyarakat
daripada hari Valentine sampai apa saya gelar sampai tak saya 12 Mei. Terima kasih saya ingat saya sampai 14 Mei. Tengok Yang Muhammad dia ingat birthday saya, cuma silap hari je. Jadi Yang Muhammad digalak, bukan Yang Muhammad saja, sesiapa saja digalak untuk memberikan pandangan mereka. Ya, waktu kita engage dengan masyarakat, inilah masanya. Kerana pihak SPAD tidak mungkin boleh fikir semua, dan kita pun tak suka iaitu apa yang kita lakukan top down. Kita mesti dapat pandangan juga daripada orang ramai. Jadi kita mesti ada basis. Basis itulah yang kita tunjukkan, yang kita pamerkan. Dan kalau sekiranya apa-apa pindaan yang perlu dilakukan, itulah yang kerja Yang Muhammad. Bagilah pandangan dan cadangan. Jangan je. Betul lah tu, mana betul lah tu kan. Kemudian Yang Muhammad ni marah orang Kota Damansara ni apa pasal? Jadi sebenarnya untuk kita mengurangkan kesesakan trafik, kita tak mahu orang kaya ni, orang yang berada pakai kereta dan masuk ke pekan. Sebab tu kita kena lalu kawasan dia duduk. Ya, supaya dia saya jawab C juga tu kau. Ni Ipoh Barat benda ni interlock dah habis. Jadi tuan-tuan, rancangan pembangunan rel yang dirangkakan oleh SPAD akan mengenal pasti semua jajaran yang akan datang, ya. Jajaran Sungai Buloh dan Kajang tidak mungkinlah pergi ke semua tempat, tak boleh lah. Takkan dia nak corner macam tu, mari balik macam ni, oh terlupa cover sana pula, pusing sana balik. 51 km jadi 100 km nanti. Jadi tak mungkin kita boleh cover semua. Kemudian kos biaya MRT dibiayai kerajaan. Memang dibiayai kerajaan, dan model persatuan sememangnya tidak berjaya. Public transport mesti tanggungjawab kerajaan, mesti ada, ya. Ini untuk menentukan tambang tu munasabah. Nanti kalau bagi kepada swasta, nanti turun 100%, naik, Yang Muhammad marah dengan saya pula. Tapi jangan marah, kita minum kopi berdua lepas ni, kita bincang baik-baik. Empat gerabak ni Yang Muhammad, kalau ini bukan rail intercity boleh panjang-panjang, ya. Kalau Yang Muhammad pergi ke London, ke mana pun, paling kuat pun saya ingat 5 gerabak je. Tapi 4 gerabak ni untuk memastikan stesen bawah tanah tu nanti semua length dia banyak tu, ya. Jadi Yang Muhammad kata macam mana nak ambil orang, frekuensi dah lah, buat tiap-tiap 3 minit beli gerabak lebih lagi, 4, tapi beli lagi banyak frekuensi. Mana kalau tiap-tiap 10 minit kita jadikan tiap-tiap 5 minit. Jadi dalam peak hours mungkin tiap-tiap 3 minit ke, ya, yang kita lakukan. Jadi ini cara untuk kita handle the load yang Muhammad sebut tadi lah. Saya dah cover semua dah. 11.30, 32 habis. Ya.